Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Haizar, pada hari ini akan mengajar subjek Bahasa Melayu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berkenaan dengan kata nama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat memahami dan menggunakan 10 kata nama. Sebelum saya menyentuh berkenaan golongan kata nama, elok benar jika kita perkenalkan dulu dengan 4 golongan perkataan. Yang pertama, kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Tentu murid-murid tidak sabar untuk mengetahui perkataan-perkataan yang terdapat dalam setiap golongan kata. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita akan fokus kepada golongan kata nama. Pasti murid sudah tertanya-tanya, apakah itu kata nama? Baik, kata nama ialah perkataan-perkataan yang memberikan nama kepada semua perkara, sama ada benda hidup atau benda tidak hidup. Kata nama ialah perkataan yang memberikan nama kepada semua perkara, sama ada benda hidup atau benda tidak hidup. Sebagai contoh, nama manusia, nama haiwan, nama tumbuh-tumbuhan, nama tempat, nama benda konkret dan juga nama perkara abstrak. Sekarang kita lihat paparan visual di skrin. Cuba murid sebutkan apakah nama-nama yang dipaparkan di skrin sekarang. Betul, ini pen. Ini hospital. Ini ayam. Ini kereta. Ini jantung. Ini baju. Ini mata. Ini hidung. Ini bibir. Kata nama pula dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Kata nama am ialah perkataan yang menamakan secara umum benda-benda perkara yang bersifat konkret ataupun abstrak. Kata nama am merujuk kepada benda hidup dinamakan kata nama am hidup, manakala kata nama am yang merujuk kepada benda tidak hidup dinamakan kata nama am tidak hidup. Mari kita lihat contoh-contoh kata nama am tersebut. Kata nama am hidup manusia, contohnya adik, ibu, guru. Kata nama am hidup bukan manusia, kucing, pokok, ikan. Seterusnya, kata nama am tak hidup institusi. Contohnya sekolah, hospital, persatuan. Untuk kata nama am tak hidup bukan institusi pula, sebagai contoh, rumah, jalan, sungai, penyapu dan juga komputer. Akhir sekali, kita ada kata nama am tak hidup bukan institusi. Contoh perkataannya, angin, senyuman, pendapat dan juga semangat. Murid-murid, sekarang mari kita lihat pada paparan bergambar ini. Apakah aktiviti mereka? Cuba murid nyatakan benda-benda yang menunjukkan kata nama am yang terdapat dalam visual.
rumah, terung, cangkul, baju, kasut, buku, roda. Kata nama am yang baru sahaja kita bincangkan tadi ialah kata nama am yang bersifat konkret, iaitu benda yang boleh dipegang atau benda yang wujud di hadapan kita. Sekarang, mari kita lihat gambar seterusnya. Cuba murid-murid lihat gambar ini. Guru sedang melemparkan senyuman kepada murid-muridnya. Senyuman juga adalah kata nama am yang bersifat abstrak. Abstrak ialah perkara yang ada tetapi tiada. Abstrak merupakan perkara yang ada tetapi tidak dapat dipegang. Sebagai contoh, cuba murid-murid pegang senyuman rakan di sebelah. Bolehkah senyuman rakan anda pegang? Boleh. Betul ke boleh? Yang anda pegang itu bibir. Baik. Seterusnya, kata nama am konkret. Contohnya, adik, kucing, bunga, rumah, sekolah dan juga pen. Semua objek ini murid-murid boleh pegang. Manakala kata nama am abstrak seperti pendapat, rancangan, fikiran, nafas dan juga akal. Perkara ini semuanya ada, wujud tetapi tidak boleh dipegang. Sekarang, mari kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 6. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pusat transit. Mari kita lihat bahan-bahan dan kenal pasti kata nama am yang ada dalam bahan visual. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah, pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti co-kurikulum. Program komuniti prihatin ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Boleh murid-murid kenal pasti nama am yang terdapat dalam petikan ini? Mari kita semak kata nama am yang terdapat dalam petikan. Baik, kata nama am yang pertama, pusat transit. Yang kedua, anak-anak. Seterusnya, taman. Pusat jagaan, murid, sekolah, ibu dan juga bapa. Sekarang, mari kita lihat paparan grafik yang seterusnya. Cuba murid-murid kenal pasti kata nama am yang terdapat dalam kedua-dua situasi ini. Situasi pertama, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Boleh murid-murid kenal pasti? Ya, van. Van sekolah itu kata nama. Pusat transit juga kata nama. Dalam petikan situasi yang kedua, Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit mereka disambut oleh penjaga pusat transit. Kata nama yang pertama ada dekat dalam tu, rakan-rakan. Yang kedua, pusat transit. Yang ketiga, penjaga. Mari kita lihat situasi 3 dan 4.
Situasi 3, setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Murid-murid dapat kenal pasti kata nama am yang terdapat dalam ayat tersebut? Ya, betul. Pakaian itu kata nama am. Rakan-rakan juga kata nama am. Untuk situasi 3, pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Boleh murid-murid kenal pasti? Ya, pemandu itu juga kata nama am. Van sekolah, rakan-rakan. Dan juga yang terakhir, sekolah. Sebelum kita berpisah, mari kita cuba lengkapkan ayat berikut dengan kata nama am yang sesuai. Ayat yang pertama. Murid boleh salin dalam buku tulis dan lengkapkan dengan jawapan yang betul. Macam mana murid-murid? Sempat atau tidak mengisi ruang kosong dengan kata nama tadi? Mari kita sama-sama lengkapkan ayat ini. Ini hanyalah cadangan jawapan dari saya. Murid-murid boleh gunakan kata nama am lain yang bersesuaian. Kerja sebagai seorang anggota polis adalah untuk menangkap dan membawa penjenayah ke muka pengadilan. Bapa saya pernah menjadi guru besar sekolah di kampung ini. Para pelajar sedang sibuk menghias dewan sekolah kerana majlis anugerah kecemerlangan akan diadakan lusa. Motosikal yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin. Elsalina Imani mencuba gelang yang baru dibeli oleh ibu. Pemuda buta itu pandai menganyam bakul daripada buluh. Abang baru membeli sebuah komputer berjenama Acer. Arman dan Zaim belajar di sekolah yang sama sejak dari tahun 1 hingga kini. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak jentik-jentik kerana air bertakung. Penyanyi itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu. Baik, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.